Aceh bumi para wali, di sini asal harta tersembunyi. Galilah balik jati diri agar tercapai hidup abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nadi ilmu amalan membaca. Zarid Sofia binti Zuhairi, nama diberi, pelajar tingkatan 4 dari SMK Sungai Kapar Indah. Andai patah Sahib Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan untuk mencari calon suami, tetapi untuk sama-sama kita mendalami, memahami dan menyelami sebuah karya yang penuh dengan mutiara kata dan teladan hidup yang boleh kita contohi. Karya yang saya ingin kongsikan kepada hadirin pada hari ini ialah Mencari Diri dan Erti, Menjejak Salah Sila Kesultanan yang Hilang. Orang dulu-dulu kata, tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita meneliti buku ini dengan lebih mendalam, bolehlah sekiranya kita berkenalan dahulu dengan penulis di sebalik karya ini. Saudara Muhammad Fahrul Razi bin Muhammad Sapi'i atau lebih mesra dikenali sebagai Razi Sapi'i yang merupakan anak kelahiran Johor dan graduan lepasan University College of London pada tahun 1991 sehingga 1995. Razi Sapi'i telah mengeluarkan beberapa karya seperti Rumah Azan dan Kereta Api Menuju Destinasi. Salah satu siri daripada hasil karya beliau iaitu Bertualang ke Aceh menjadi bualan orang ramai apabila sirinya pernah diulas dalam beberapa akhbar tempatan. Mencari Diri dan Erti, Menjejak Salah Sila Kesultanan yang Hilang merupakan salah satu penulisan daripada siri Bertualang ke Aceh. Mengandungi 223 muka surat dan 7 bab di dalamnya, diterbitkan oleh Ijaz Records Publishing Sendirian Berhad. Anda boleh mendapatkan buku ini di kedai-kedai berhampiran dengan rumah anda pada harga RM37.90 sahaja. Meniti Wasilah Nirmala yang pertama, buku ini berkisarkan tentang pengembaraan seorang pemuda bernama Rashid yang berkerjaya sebagai seorang wartawan akhbar yang mencari identiti diri dan makna kehidupannya. Kisah bermula apabila Rashid hanyut dalam ego mudanya apabila beliau sudah tidak tahan lagi dengan bulan yang dihadapinya di asrama. Ibu bapanya juga tidak mengambil apa-apa tindakan atas pembulian tersebut membuatkan Rashid hilang perasaan sweet home di rumahnya. Dengan jiwa remaja yang ingin memberontak, Rashid mula berubah menjadi seorang pelajar yang nakal dan tidak menghiraukan lagi tentang pelajarannya sehingga beliau pernah lari dari rumah sehelai sepinggang dan nyaris-nyaris tidak mengambil SPM. Walau bagaimanapun, Rashid merupakan pelajar pintar di sekolahnya. Keputusan pemeriksaannya tidak pernah gagal. Walaupun Rashid merupakan seorang pelajar berkelulusan Bachelor of Science in Mathematics, beliau amat meminati sejarah sehingga beliau mahu menulis buku yang mengetengahkan kaitan mendalam yang dilihatnya wujud antara perjuangan Islam Aceh dengan Kesultanan Melayu di Semenanjung. Graduan daripada University College of London ini percaya bahawa bumi Aceh pernah menjadi payung Islam alam Melayu. Pelbagai kajian telah dilakukan oleh Rashid untuk membuktikan perkara ini. Dengan berbekalkan RM66,600 atau RM300, Rashid membawa diri ke Aceh. Beliau bertekad untuk memulakan kehidupan baru di sana. Dikala rakyat Aceh sendiri mahu melarikan diri dari tanah air yang kelam kabut akibat darurat perang, Rashid pula beria mahu ke sana, malah ingin menetap di sana. Ketika sedang mencari erti dan diri, pelbagai perkara baharu telah diterokai oleh Rashid seperti sejarah Syekh Abdul Qadir Al-Jalaini di bumi Aceh ini. Selepas mengharungi pelbagai ujian dan dugaan di Aceh, Rashid akhirnya jumpa erti dan diri yang dicarinya selama ini. Sungguh cekal hati si Rashid ni bukan? Dikala dengan keadaan Aceh yang sedang dilanda musibah dan perang, beliau tetap dengan pendirian dan kata hatinya. Semangat dan kegiatan Rashid dalam mencari erti dan diri amatlah saya kagumi. Sebagai seorang pelajar, sudah tentunya saya sentiasa ragu dengan pilihan yang telah saya lakukan. Namun, watak Rashid dalam buku ini telah mengajar saya untuk sentiasa yakin dengan kata hati dan pilihan saya. Sifat Rashid yang sentiasa berpegang pada agama juga telah mengajar saya untuk sentiasa percaya dengan takdir dan ketentuan ilahi. Kisah pengembaraan ini telah membuktikan kepada kita bahawa setiap musibah yang ditimpa pasti ada hikmahnya. Janganlah kita cepat berputus asa dengan segala ujian yang telah diberikan. Kisah pengembaraan ini juga telah membuktikan bahawa didikan agama mestilah sentiasa berada di genggaman tangan. Cintakan bunga akan layu, cintakan manusia akan mati, tetapi cintakan ilahi kekal abadi. Inilah maksud tersirat yang cuba disampaikan oleh Rashid di klimaks cerita. Janganlah kita lupa akan tujuan kita di atas muka bumi ini. Sebagai seorang manusia yang tidak tahu bila hadirnya hombak ujian dan bunga kejayaan dalam kehidupan, di situ kita akan belajar tentang kemampuan diri dan erti yang dicari dalam kehidupan.
Ingatlah, pelangi tidak akan muncul jika tiada hujannya. Hadirin yang saya kasihi, saya yakin dan pasti jika buku ini menjadi pilihan anda, maka ia akan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan seterusnya dapat melahirkan generasi yang bijak dalam bidang sejarah. Mungkin anda tertanya-tanya, bagaimana mungkin golongan remaja seusia saya akan tertarik pada buku ini? Pada saya, ia tidaklah mustahil kerana minat dan kecenderungan orang adalah berbeza. Ada orang mungkin tertarik pada isi kandungan, ada orang mungkin tertarik pada kulit buku yang cantik. Justru untuk buku ini, dengan ciri fizikalnya yang mempunyai ilustrasi berwarna, sedikit sebanyak ia menjadi tarikan kepada golongan remaja untuk melihat dan membacanya. Selain itu, saya kira judul buku turut memainkan peranan. Jika judulnya diolah menjadi lebih pendek, maka ia akan lebih mudah diingati dan tidak dianggap sebagai bahan bacaan ilmiah yang berat. Jadi sekiranya anda sedang mencari bahan bacaan santai yang boleh mendekatkan diri dengan agama di samping menelusuri sejarah perjuangan, maka saya hadirkan dengan satu cadangan buku, iaitu Mencari Diri dan Erti, Menjejak Salasila Kesultanan yang Hilang dengan harga yang mampu milik dengan majoriti 5 bintang daripada penjual dan pembeli. Mencari Diri dan Erti, Menjejak Salasila Kesultanan yang Hilang menemani hidup anda hari demi hari. Sekian, mana yang salah harap dimaafi. Maklumlah bidang ini baru saya ceburi. Semoga perkongsian ini melekat di hati, menjadi tatapan anak cucu nanti. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.